Terima kasih kepada semua yang telah join membership Misi Super, Muhammad Afiq, Nora Adira Riza, Tezakia Zakia, Fizrul 1745, Kentoburi Semak Chat, Fauziana Muhammad Nur, Miss Kuro. Terima kasih kerana telah join membership Pimanan Studio dan terus support kami dari belakang. Terima kasih kerana telah support kami daripada awal sehinggalah sekarang. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Pimanan Studio. Kali ini kita akan menceritakan lagi 5 tempat sejarah seram di Negeri Sembilan Darul Khusus bahagian yang kedua. So kepada hampa semua yang kat luar sana yang nak makan nasi panas-panas dengan daging dendeng yang boleh dikatakan ala-ala masakan klasik orang lama, hampa boleh try dekat Soroja Kitchen punya Facebook dengan Instagram dia. Okey, link ada kat bawah description. Kuala Pilah adalah salah satu daripada 7 daerah yang terdapat di Negeri Sembilan, Malaysia, dan ianya juga merupakan daerah yang ketiga terbesar di Negeri Sembilan selepas Jempol dan juga Jelebu. Ianya juga boleh dihubungi dari Seremban melalui Jalan Bukit Putih, dari Tamping melalui Jalan Air Mawang, Johor dari Segamat melalui Bahau. Jadi itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan orang kata distrik ataupun daerah di kawasan yang kita nak cerita pada kali ini. Pernah dikongsikan bahawa ketika dahulu ada seorang ni, dia berulang alik dari Seremban ke Kuala Pilah sebab kerana dia nak bertugas di JPJ Seremban. Pada satu malam yang sunyi, lampu kereta yang dia bawa ni tiba-tiba terpadam dan radio dia yang dia buka untuk dengar lagu sepanjang perjalanan dia tu pun tiba-tiba jadi senyap, seolah-olah macam tertutup dengan sendirinya. Pada masa tu lebih kurang jam 1 pagi. Jadi bila keadaan tu datang, dia dah macam sedia maklum lah yang mungkin ada gangguan yang berlaku kat atas dia. Tapi itu firasat dia yang kedua. Yang pertama dia rasa macam benda ni mungkin kereta dia punya masalah lah, bateri ke apa ke kan, mungkin. Jadi dia pun teruskan perjalanan macam biasa, dan perkara yang kedua yang dia fikir tadi pun lambat laun hilang macam tu. Dan dia pun seolah-olah menghiraukan apa yang berlaku. Tiba-tiba semasa perjalanan dia yang agak sunyi dan sepi dan sangat-sangat perlahan tu, dia nampak ada sekumpulan orang ramai duk mengusung keranda putih-putih di hadapan kereta dia, lebih kurang dalam 10 meter 5 meter ke depan. Jadi dia rasa lega lah bila dah nampak keadaan tu kan, nampak ramai orang. Kalau kita sendiri pun bawa dia ke tempat yang sunyi, sepi, gelap apa semua ni pun, kita akan rasa perasaan yang sama macam mana beliau rasa. Jadi perasaan takut dia tu pun dah hilang kan, hilang apa semua. Dia teruskan perjalanan macam biasa. Dekat puncak bukit, dekat Jalan Kuala Pilah ni, dia tiba-tiba terfikir perjalanan orang yang mengusung keranda tadi untuk lalui satu lorong ataupun jalan yang boleh dikatakan jalan tersebut jalan mati. Mana ada orang ataupun tinggalan dekat situ. Dan takkanlah sampai dia nak mengusung keranda tersebut yang ada mayat di dalamnya tu, berjalan kaki malam-malam buta pukul 1 pagi lagu tu. Itu pemikiran yang ada pada dia ketika tu. Namun barulah dia tersedar yang mungkin apa yang dia tengok tu bukanlah orang yang sebenar. Dan dikatakan ramai juga sebenarnya yang pernah nampak misteri orang usung keranda ni, bahkan di negeri yang lain juga, bukan di Negeri Sembilan di Kuala Pilah ni sahaja. Sehingga kejadian tersebut menyebabkan orang meninggal dunia. Dan sehingga hari ini masih tak ada jawapan berkenaan dengan siapa yang usung keranda tersebut, apa yang dia usung, mayat siapa dan ke mana dia pergi. Wallahualam. Bukit Sembilan yang terletak di daerah Rembau, Negeri Sembilan, atau lebih dikenali oleh penduduk setempat dengan nama Bukit Milan.
Bukit Sembilan atau Bukit Milan ni dia mempunyai ketinggian sekitar 45 meter dari aras laut dan terdapat banyak cerita mengenai Bukit Milan ni. Antaranya wujudnya sebuah perkampungan bunian yang dikatakan ada di sana juga dapat dirasai sehingga ke hari ini. Mungkin setiap orang berbeza pengalaman dan situasi. Mungkin ada yang pernah merasakan kewujudan mereka di sana dan mungkin ada yang tak pernah langsung perasan ada ke tak ada di sana. Jadi cerita dia bermula di mana ada satu bukit ni diletak di sebuah perkampungan di Cengkau dan mengikut cerita penduduk sekitar di mana dahulunya, bagi rumah yang berdekatan bukit ni banyak barangan dalam rumah tersebut dikatakan dipinjam, dipercayai oleh penduduk bunian tersebut dari bukit yang menetap di sana lah. Sukacitanya barang tersebut yang dikatakan dipinjam tu dipulangkan ke tempat asal semula tanpa manusia tu sedar. Cek balik barang tu ada balik. Macam mana dia wujud di situ barang tu, macam mana dia simpan dalam rumah kan barang tu, benda tu mai ambil barang mereka kemudian letak balik elok tempat yang sama. Dan kebanyakan barang-barang yang dipinjam tersebut macam baju, songkok serta kunci. Wallahualam apa function yang mereka cuba nak gunakan barang-barang tersebut kan. Cuma sekarang kita tak pasti yang perkara tersebut masih berlaku ataupun tidak. Kes yang barang dipinjam oleh bunian ni kemudian dipulangkan semula. Jeram Tui ni tak jauh sangat dengan hutan Lippo Lengge yang kita pernah ceritakan di bahagian yang pertama di cerita Seram Negeri Sembilan yang lalu. Meskipun begitu, Jeram Tui ni juga masih lagi menerima pengunjung dan masih lagi terpelihara kawasan rekreasi tersebut. Kisah seram yang paling popular di Jeram Tui ialah kewujudan langsiak ataupun langsui yang gemar mengganggu pengunjung pada waktu malam. Pada cerita dulu-dulu lah ni. Ada juga penduduk sekitar yang pernah terserempak dengan ular yang sangat besar, bersaiz lebih kurang tiang elektrik yang ada tepi jalan sekarang ni. Besar tu lah ular tu yang dikaitkan dengan jelmaan jin yang menjaga hutan. Namun cerita-cerita misteri ni dia semakin jarang kita dengar pada zaman yang boleh dikatakan moden sekarang. Lagi pula jarang betul kan orang nak berkelah sampai waktu malam dekat hutan Lippo Lengge tu kan, sebab masing-masing pun dah faham keadaan sekitar air terjun dekat sana ada kemungkinan dihuni oleh binatang buas. Well, mereka tahu benda-benda ni dah, zaman sekarang orang dah pandai fikir benda tu. Jadi apapun, bila kita dah ke tempat macam-macam ni, kita kena jagalah adab kita, kelakuan dan kata-kata kita di sana. Kita pun tahu ada makhluk-makhluk yang kita sendiri tak boleh nampak dengan mata kasar yang menetap di sana. Kalau kita keluar di sana enjoy-enjoy dengan family sekalipun, jagalah perkara-perkara tersebut. Ada satu story di mana ada sebuah keluarga yang datang ke tempat ni untuk bercuti. So, bersedia maklum lah tempat apa kan. Pada mulanya semuanya macam biasa saja pada siang hari ya. Namun skalanya berubah apabila menjelang malam. Apabila si isteri dia ni tiba-tiba masuk ke bilik dari ruang tamu dengan keadaan yang cemas. Suami dia terkejut lah kan. Suami dia tanya, tak ada apa-apa yang dia cuba nak jawab lah kan. Masa dia tengah tidur tu dia dengar ada macam bunyi kerusi duk berseret tau kat atas tempat dia tinggal ni lah. Tempat ni dia tempat yang agak mewah tau. So semua benda dilapik dengan kapet. So bila mereka dengar kursi seret, dia pun macam hang set lah kan, dia macam jam. So mereka pun tidur macam biasa. Ino perkara tu, tiba-tiba pintu bilik ayak mereka yang dalam tempat mereka tinggal ni bergegak, macam ada orang cuba buka dari dalam. Jadi mereka pun tak hiraukan perkara tu, tutup mata, mereka tidur. Dalam beberapa minit kemudian suasana jadi tenang, jadi okey lah kan. Tapi bunyi seretkan kerusi dekat tingkat atas tu masih bunyi lagi. Rupa-rupanya masih bunyi. Cuma tadi masa keadaan tenang tu dia bunyi slow lah. Bunyi slow lah. Makin lama makin kuat. Sampai satu ketika tu isteri dia pun cakap dekat suami dia, saya tak boleh nak tidur lah. Bunyi ni makin lama makin kuat kan. Apa yang orang tingkat atas ni duk buat sebenarnya. Tak sempat isteri dia duk nak habiskan percakapan dia dengan suami dia. Tiba-tiba pintu bilik dia yang mereka masuk keluar ni bergegak macam ada orang duk tendang daripada luar, macam ada orang nak masuk. Dia punya tombol pintu ni bergegak macam ada orang memang nak masuk lah, macam ada orang nak ceroboh masuk dalam bilik mereka. Suami dia dengan isteri dia pun kata sama sendiri kan, tak boleh jadi ni kita berangkat
balik buang lah kan ke tempat kita balik. Maksudnya dia balik lah rumah mereka macam biasa. So cerita tu tamat macam tu. Dulu Kapten John ni diberi mandat untuk melatih 25 askar Melayu pada fasa pengambilan yang pertama. Ini cerita lama sangat ni kan, perang dunia yang kata sebelum perang dunia yang kedua lagi benda ni berlaku. Kapten John ni dia serta askar-askar latihan dia ni ditempatkan betul-betul di Camp Port Dickson, dan benda ni sering kali dijadikan kisah urban legend. Tak lama selepas tu Malaya yang nama panggilan yang dulu diserang dengan askar Jepun lah pada waktu ketika dahulu. Jadi askar British dan askar Melayu serta banyak lagi campur tangan dari askar luar daripada British dan askar kita Melayu ni yang turut serta dalam perang yang agak getir pada waktu ketika tu yang diberi nama Battle of Malaya. Jadi akibat salah percaturan, ramai askar-askar British tewas dalam peperangan ini. Dan antara mereka juga yang telah pun jadi banduan perang yang dimenangi oleh tentera Jepun waktu ketika tu. Apa yang terjadi dengan Kapten John tadi yang awal kita cerita tadi kan, rupanya dia juga tersenarai dalam tahanan banduan peperangan tersebut. Masa Kapten John ni dibawa ke Camp Port Dickson untuk dihukum, masa itulah Kapten ni buat satu permintaan yang tak masuk akal lah kan, di mana dia nak makan telur rebus. Itu permintaan terakhir dia tu sebelum dia nak kena hukum. Kalau Jepun faham saja lah, pancung lah. Jadi tentera Jepun ni pura-pura nak tunai permintaan dia, bawa lah telur rebus. Belum sempat masuk dalam mulut dia, zas, terus kena cantah dengan samurai. Maka berakhirlah riwayat Kapten John tersebut. Ada yang kata kena tanam dekat sekitar camp PD ni. Ada juga yang mengatakan mayat dia ni juga dibuang ke sungai lah, ke laut lah, macam-macam lah kan, version teori dan sebagainya. Di situ jugalah timbulnya cerita berkenaan dengan ada orang nampak lah penampakan Kapten John ni. Hantu lah, benda apa lagi kan, hantu dengan keadaan manusia tanpa kepala yang berlegar-legar sekitar camp PD ni lah waktu ketika dahulu. Dan ada juga orang-orang mengatakan bahawa di camp tempat lain ataupun di negeri lain juga nampak perkara yang sama. Pada saya rasa mungkin benda ni dia kekal as a urban legend sajalah. Benda tu biarlah, kalau urban legend je lah kan. Sekadar perkongsian saja. Jadi itu saja 5 tempat sejarah seram di Negeri Sembilan bahagian yang kedua. Terima kasih kepada hampa yang mana telah menonton video ni sampai habis. Dan sekiranya ada apa-apa pendapat hampa tentang cerita-cerita kami dan juga improvement tentang apa yang kami cuba sampaikan kan, boleh komen di bawah, okey? Dan kalau ada cadangan apa-apa tentang cerita-cerita seram ataupun konten-konten yang ada kemungkinan besar yang kami boleh buat, boleh komen juga di bawah. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram dan juga TikTok Pimana Studio. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Pimana Studio, tekan button loceng di sebelahnya. Sehingga kita jumpa lagi di next video insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.